Ciri yang seterusnya adalah ketertutupan. Rumah Melayu tradisional ni ada ruang tertutupnya. Ruang tertutup ini merujuk kepada prinsip ruang dalaman yang tidak dibenarkan orang yang bukan ahli keluarga memasukinya. Kenapa orang yang bukan ahli keluarga tak boleh masuk kawasan ni? Ini kerana ruang tengah ataupun ruang yang tertutup ini dikhaskan untuk tempat ruang bersolat misalnya, ruang bermesyuarat untuk ahli keluarga dan juga merupakan ruang tidur. Orang Melayu dulu tidak ada bilik, setahu saya mereka ada ruang tidur yang didirikan kayu pemisah untuk memisahkan kawasan ruang tidur lelaki dan ruang tidur perempuan. Okay. Ruang ini tidak dibuka kepada orang luar untuk menjaga kehormatan ahli keluarga, terutamanya bagi kaum wanita yang diwajibkan menutup aurat daripada pandangan lelaki yang bukan muhrim. Ya. Seterusnya, kita lihat sifat yang paling ketara rumah Melayu ialah keseluruhannya yang saya lihat di Semenanjung Malaysia ni, kalau rumah Melayu tradisional, kalau didirikan ada bertiang. Didirikan atas tiang. Kenapa didirikan atas tiang? Contohnya kalau di Kelantan misalnya, kawasan yang sentiasa kalau berada di monsun timur laut misalnya akan mendapat hujan yang banyak di kawasan tersebut Jadi bila ada tiang, ia bagi mengelakkan dari terangkat dari paras banjir. Maksudnya tiang tu berfungsi untuk mengelakkan air banjir yang mengalir masuk ke dalam rumah. Kerana rumah tu kalau dah bertiang dia akan tinggi sedikit daripada ruang yang lain lah. Okay. Ia juga bagi mengelakkan dari mudah masuk binatang liar seperti ular ke dan sebagainya. Tapak dari batu sendi yang memegang tiang dapat mengelakkan anai-anai naik ke tiang. Jika anai-anai naik ke tiang, tak mustahil rumah itu akan runtuh dalam masa 10 tahun kerana apabila sudah dimakan anai-anai, kayu akan reput. Okey. Seterusnya, ini gambaran gambar image yang saya ambil yang mana kita dapat lihat batu sendi tu memegang kayu untuk mengelakkan dari kayu itu dimakan anak-anak. Seterusnya, rumah lebih sejuk kerana adanya pengudaraan dari semua bahagian. Okay, kalau lihat ruang udara mengalir keluar masuk dari pelbagai ruang kerana ada banyak tingkap yang ada dalam rumah Melayu tradisional dan ada kekisi yang ada pada tingkap, iaitu ruang udara yang dibuat khas untuk membolehkan angin keluar masuk daripada rumah tersebut, dalam rumah tersebut Ruang kosong pula ada di bahagian bawah rumah digelar polong. Ia menjadi tempat yang sesuai untuk menyimpan barang dan perkakas. Barang-barang yang biasa disimpan di dalam ruang kosong di bawah rumah ini seperti kuali, bahan-bahan untuk kenduri kendara dan perkakas dapur dan sebagainya. Rumah tradisi juga memang terangkat atas tiang bagi menambah pengudaraan. Ada pelbagai gaya tingkap rumah tradisi ni ada pelbagai gaya tingkap. Ia termasuk jenis tingkap sependiri seperti French window. Kegunaannya adalah untuk memudahkan angin keluar masuk dan cahaya dapat memancar dengan baiknya di dalam rumah Kalau kita lihat di sini ada tingkap yang boleh ditembusi cahaya kerana memang mereka bentuk tingkap sedemikian agar memudahkan
angin keluar masuk daripada rumah dan cahaya, memudahkan pencahayaan yang lebih baik di dalam rumah ya. Jadi orang zaman dahulu tidak perlu, maksudnya dalam rumah melalui tradisional itu tidak perlu memasang lampu pada siang hari. Cukup dengan kehadiran cahaya matahari yang menerangi dalam rumah untuk membolehkan mereka menjalani kehidupan mereka seharian ya. Okey, seterusnya tingkap dan kekisi rumah Melayu. Kebanyakan tingkap adalah bukaannya keluar dan mempunyai kayu kekisi di bahagian bawah tingkap sebagai peredaran udara keluar dan masuk, dan ianya juga berfungsi sebagai palang keselamatan bagi anak-anak kecil. Kalau rumah pada hari ini mereka menggunakan grill rumah untuk menghalang daripada anak-anak kecil keluar daripada rumah. Kalau zaman dulu rumah Melayu tradisional mereka menggunakan kekisi. Okay. Bahagian tingkap kekisi dapat lihat pada rajah yang ini, okay. Yang mana anak-anak kecil tidak dapat memanjat ke tingkap kerana telah dihalang oleh kekisi. Jadi fungsi kekisi ini juga adalah untuk menghalang, untuk memudahkan aliran angin keluar masuk dalam rumah tersebut. Bahagian tingkap juga mempunyai ukiran ukiran motif flora dan geometri yang pelbagai dan menarik. Kebiasaannya bercorak sebegini, okey, yang dipaparkan, dan ada juga corak-corak geometri yang menarik yang membolehkan, maksudnya orang yang datang ke rumah dapat melihat pemandangan yang lebih indah bila rumah itu dihiasi dengan ukiran-ukiran yang menarik. Okey, seterusnya rumah Melayu tradisional berciri, kita dapat lihat ciri-ciri bumbungnya. Okey, bumbung rumah Melayu berbentuk condong. Ini kenapa rumah Melayu ni keseluruhannya berbentuk condong? Ini kerana ia bersesuaian dengan cuaca hujan panas tropika. Okay. Bahan penutup bumbung tradisi ini dibuat daripada anyaman daun seperti nipah ataupun bumbung genting tanah liat seperti yang dipanggil genting senggora, dan ianya dapat menyejukkan rumah sebenarnya. Ada dua kategori utama bumbung, gaya bumbung panjang iaitu atap pelana, dan gaya bumbung lima atau limas iaitu atap perisai. Okey. Ini gaya atap bumbung panjang. Okey, dan ini gaya atap bumbung